Awak boleh. Awak pelan-pelan. Pelan-pelan awak. Buka mata. Sabar. Awak boleh, awak lalui benda ni. Semua lalui. Saya boleh sebab saya dulu pun takut ketinggian. Tapi Saya dah tak boleh berdiri tadi. takut. Awak pelan-pelan. Oh God. Awak boleh buat. Awak fikir orang tersayang. Awak nak lepas benda ni sebab awak tak nak ada penghalangan. Awak arkitek. Kalau arkitek memang kena tengok bangunan tu diri. Pelan-pelan. Ya. Awak buka mata pelan-pelan. Ya. Awak nampak apa yang awak nampak sekarang? Awak dah lepas tahap awak sekarang di sini. Awak dah lepas tahap kekuatan bangunan. Jangan dulu. Lagi nak lipas tu. Weh, lipas. Janganlah macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Fobia merupakan rasa ketakutan yang berlebihan oleh individu terhadap sesuatu situasi dan objek. Terdapat 4 jenis fobia yang sangat berlaku pada masa ini. Antaranya ialah zoophobia, hormephobia, agorafobia, acrophobia. Nak tahu lebih lanjut, mari kita saksikan. Apa? Lipat. Pada hari ini, saya temui seorang mangsa yang mengalami agorafobia, iaitu takut akan ketinggian. Nama saya Muhammad Hakim bin Mazlan. Saya mengidap fobia agorafobia. Saya mengidap penyakit ni sejak saya umur 5 tahun, iaitu tadika, di mana saya amat takut untuk pergi ke tempat-tempat tinggi kerana sebab takutlah. Saya rasa kalau saya berada kat tempat tinggi tu, saya berdebar-debar, berpeluh-peluh, macam-macam lagi lah. Kadang-kadang saya rasa seperti saya nak pitam kerana ketinggian tu. Saya rasa saya tak pernah pergi ke tempat tinggi sejak daripada saya umur 5 tahun. Kalau saya ada kerja, kerana saya seorang arkitek, memerlukan pergi ke tempat-tempat tinggi, saya akan mengelak daripada membuat perkara itu. Seperti saya akan menyuruh kawan saya untuk gantikan tempat saya. Seperti itulah. Acrophobia merupakan fobia yang takut akan kegelapan. Kami pada kali ini akan menunjukkan simptom-simptom penyakit fobia kegelapan. Tetapi pada kali ini kami akan menunjukkan dengan cara yang berbeza, dengan berkomplot dengan sahabat baiknya untuk menjayakan misi ini. Assalamualaikum. Adri. Masuk. Okay, nama saya Ahmad Safwan bin Abdul Rahman. Okay, saya bersahabat dengan Amma, iaitu yang mengalami fobia acrophobia. Okay, saya bersahabat dengan Amma yang mengalami acrophobia semenjak tingkatan 1 hinggalah tingkatan 5. Okay, reaksi Amma yang saya tahu dia mengalami acrophobia iaitu bila dia duduk dalam gelap. Mula-mula masa tingkatan 1 hingga tingkatan 3, Amma iaitu sahabat saya tidak menunjukkan simptom acrophobia yang serius. Tetapi bila berganjak ke tingkatan 4 hingga 5, dia mengalami simptom acrophobia yang sangat serius, di mana apabila dia hendak tidur, dia akan buka lampu. Pergi mana pun mesti ada lampu. Dia akan takut pada kegelapan.
itulah yang membimbangkan saya dan keluarga dia, keluarga si Amar tu. Saya harap aklofobia ni dapat diatasi dengan bantuan pakar-pakar, insyaAllah. Nama saya Muhammad Amar bin Sadiin. Saya mengalami aklofobia, iaitu fobia kepada kegelapan. Saya kena ni sejak berumur 16 tahun. Ketika itu agak teruk, sangat-sangat teruk, di mana saya tak boleh langsung berada dalam keadaan gelap. Saya perlukan cahaya yang terang untuk memberikan keyakinan kepada diri saya. Sebab gelap ni seperti menelan saya ke dalam satu ruang yang saya rasa menyesatkan nafas dan memberikan saya imaginasi pelbagai. Sebab saya rasa bila waktu dalam gelap, saya rasa macam ada something yang duduk belakang saya, macam setan macam tu. Dan dia seperti menyempitkan ruang untuk saya bernafas. Sebab tu saya rasa amat tak selesa bila berhadapan dengan situasi gelap ni. Walaupun baju saya gelap, tapi suasana tu saya perlukan cahaya. Kerana itu saya amat benci dengan fobia kegelapan ni. Dan saya akan cuba untuk memperbaiki lebih lagi agar saya dapat menghindari ataupun mengubati fobia kegelapan. Zoofobia merupakan fobia yang takut akan binatang. Mereka merasakan fobia ini sangat diancam. Binatang-binatang ini sangat mengancam mereka apabila mereka melihat binatang-binatang, tak kisah secomel mana pun, seperti kucing atau anjing, mereka akan merasa mereka itu ada ancaman. Apa ni semua ni? Tak ada. Aduh. Lipat kan? Udah lipat tu. Dan reaksi mereka terhadap binatang yang bahaya bagi saya. Mereka sangat bahaya, bukan binatang itu, tapi mereka yang sangat bahaya. Okay? Dan nak tahu lebih lanjut, mari kita saksikan. Lipat tu weh. Weh lipat tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azim. Saya ada takut kepada binatang, iaitu fobia yang dinamakan zoofobia. Especially lipas lah. Lipas memang saya tak boleh. Saya kena benda ni sejak daripada kecil. Sejak peristiwa yang di mana lipas tu saya nak termakan lipas kan. Saya ambil dan saya nak makan. Dan saya takut sampai start pada hari tu sampailah sekarang. Saya memang tak boleh lah lipas tu. Saya memang, so benda macam ni memang tak boleh main lah. Kadang bila kelali sendiri pun nampak lipas, memang rasa geli dan boleh efek teruk lah. Kadang boleh pukul orang apa, nak alihkan lipas letak. Memang saya takkan boleh duduk diam lah. Kalau lipas ada, memang tak boleh tidur, tak boleh buat apa. Memang takut. Bukan takut geli. Kan lipas tu sejuk kan kaki dia kalau dia pergi. Memang sorry to say lah, memang tak boleh. So itulah, saya memang tak boleh lipas. Lagipun dia sesumut kan, agak mengerikan, menakutkan. Hati-hati dengan lipas ni. Okay. Apa kata pakar? Apakah itu fobia dan adakah fobia itu suatu penyakit? Ya, fobia itu suatu penyakit mental yang dihadapi oleh seseorang. Fobia boleh dikategorikan pada dua bahagian, iaitu fobia spesifik dan juga fobia sosial. Fobia spesifik merupakan satu penyakit menyebabkan seseorang itu rasa takut yang melebihi daripada orang lain terhadap suatu benda, seperti kucing, haiwan,
tempat gelap, darah dan banyak lagi. Fobia sosial pula adalah fobia seseorang terhadap manusia lain. Mereka tak boleh duduk kat tempat yang ramai orang dan terlalu terdedah pada masyarakat. Bagaimana untuk ianya dikenal pasti? Doktor, apakah simptom-simptom yang boleh mengesan seseorang itu menghidap fobia? Simptom-simptom seorang itu mengidap fobia adalah rasa ketakutan yang lebih, yang seperti yang saya katakan tadi, rasa takut. Dia rasa takut dia, contohnya kita manusia lain ramai yang takut anjing, tapi mereka yang mengidap fobia ni takut anjing lebih daripada orang lain takut. Okey, simptom selainnya adalah mereka berpeluh-peluh, takut, mereka gemetar dan mereka rasa ingin lari daripada situasi tersebut. Bagaimana cara untuk mengatasi fobia? Doktor, ada satu soalan lagi. Perlukah penyakit fobia ini dirawat dan apakah rawatan yang boleh kita lakukan? Fobia perlu dirawat jika ia terlalu mengganggu kesihatan, tugas atau fungsi seseorang individu itu. Dan ia juga perlu dirawat sekiranya fobia ini menghalang pesakit dari maju ke hadapan seperti orang lain. Antara rawatan yang seharusnya kita beri kepada pesakit fobia adalah mendedahkan mereka kepada benda yang ditakuti pesakit. Akan diajar cara menangani secara serangan panik terlebih dahulu sebelum mereka berhadapan dengan apa yang mereka fobiakan. Kedua, pesakit akan didedahkan dengan benda-benda yang ditakuti secara beransur-ansur, bukan secara melulu dan secara terkejut, kerana ini boleh menyebabkan mereka menjadi mereka akan diserang serangan panik yang lebih teruk dari sebelumnya. Selain itu, ada juga ubat-ubatan yang boleh kita beri kepada pesakit fobia sekiranya kadar panik mereka terlalu tinggi. Antara ubat yang sering kita berikan adalah seperti ubat anti-anxiety, iaitu alprazolam atau juga lorazepam, yang dapat mengurangkan fobia. Tetapi diingatkan kepada pesakit bahawa kedua ubat ini boleh menyebabkan seseorang itu ketagihan. Satu lagi yang ingin diingatkan oleh doktor pada sesiapa yang mengidap fobia, elakkan minuman yang menyebabkan gemuruh seperti kafein, kopi, kok dan lain-lain. Sebentar tadi saya dibawa ke tingkat 11, di mana pada permulaannya saya tidak mahu pergi. Hasil daripada desakan kawan-kawan untuk menghadiri program yang anda buat, saya pun pergi kerana kawan-kawan saya cakap boleh mengatasi ketakutan berada di tempat tinggi. Semasa saya berada di tempat tinggi, saya rasa seperti yang saya cakap tadi, saya berpeluh-peluh dan berdebar-debar kerana takut untuk melihat bawah. Tapi setelah saya dipujuk atau diminta untuk membuka mata untuk melihat ke bawah, saya rasa saya boleh menangani apa yang saya rasa sejak saya kecil dulu. Terima kasih kepada kru yang telah memberi kekuatan kepada saya kerana saya tidak pernah cuba sejak daripada saya kecil.